kita kembali kepada soalan nombor satu tadi. Lisa. Bilakah Pilihan Parlimen akan dibubarkan? Ya. Okey. Jangkaan Sebenarnya kena tahu bahawa apabila pada ketika Beliau Mahkamah Pertuan Agong memanggil 222 orang ahli parlimen. Ketika itu tak ada seorang pun yang mendapat 112. Okey. Okey. Ya. Tapi kenapa ke bawah duli tuanku dia mengambil pendekatan kedua, memanggil ketua-ketua parti dan meminta ketua-ketua parti ni berunding dan parti mana, gabungan parti mana yang mempunyai majoriti lebih daripada 112 untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Okey. Kena faham. Teori dia. Saya pun nak kalau boleh ketika bulan 2 itu hari kan. Bila je Tun Dr. Mahathir letak jawatan, saya pun mengharapkan supaya bila Mahathir sudah hilang kepercayaan daripada wakil rakyat Pakatan Harapan, saya mengharapkan supaya dia adakan pilihan raya. Kerana saya yakin sekiranya pada ketika itu, selepas pilihan raya kecil di Kimanis, bila Barisan Nasional bertanding dengan PAS, kita akan menang 2/3. Saya yakin BN dengan PAS 2/3. Maknanya muafakat nasional. Sekarang kita dah merosot banyak. Kerana apabila kita mengangkat golongan minoriti ini menjadi ketua kita, Perdana Menteri kita. Kita mengangkat musuh kita ni menjadi Perdana Menteri kita. Sudah pastilah dia nak menjaga kepentingan parti dia. Itu kita tak boleh salah. Bagi saya cemburu. Saya cemburu dengan orang PPBM kerana mereka ada pemimpin yang walaupun hanya dapat sokongan 7 orang daripada parti dia, dia boleh makan yang ada 39 orang ni. Tapi Datuk rasa bila kita perlu orang macam ni untuk duduk dalam parti kita. Kan? Jadi apa ni, pada pandangan saya lah, pada pandangan saya. Datuk, okey. Ketika itu bila mereka dah membentuk kerajaan, okey. Sebab apa tuanku tidak bubarkan? Kerana ketika itu kita diambang krisis COVID-19. Dan kebetulan pada ketika itu tuanku ni baru saja dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong. Dan dia juga adalah baru saja dilantik sebagai Sultan Pahang. Tuanku. Jadi dia boleh dikatakan agak junior berbanding dengan raja-raja lain. Walaupun dia boleh, satu kelebihan tuanku ni, walaupun dia boleh buat keputusan sendiri, tetapi dia memanggil majlis raja-raja. Dia minta nasihat majlis raja-raja. Itu kelebihan dia tu. Itu kelebihan dia. Kelebihan dan tuanku. alhamdulillah bila dia minta nasihat majlis raja-raja, ada di antara raja-raja yang senior ni menasihati dia, jangan kita buat pilihan raya ketika COVID sedang melanda. Mereka minta dianjakkan. Jadi baginda ni itulah ada sebabnya, strategis dia tu. Itu sebabnya wujudnya peringkat kedua, iaitu usaha mencari Perdana Menteri dengan memanggil ketua-ketua parti. Tetapi bila dibentuk ni, walaupun pada hakikat dia dapat 114, tetapi pada hakikatnya, contohnya daripada 42 orang ahli Barisan Nasional, bukan semua menyokong Tan Sri Muhyiddin. Betul tak? Betul. Jadi ini menyebabkan bahawa keadaan itu sangat vulnerable. Ketika COVID melanda, ketika itu kita ada sidang parlimen. Jadi disebabkan pasal COVID ini, adalah alasan untuk buat sidang parlimen tu hanya beberapa jam. Iaitu hanya mendengar titah ucapan tuanku. Bahas pun tidak. Maka tidak perlu tukar speaker, tidak perlu buat undi tak percaya dan sebagainya. Tetapi untuk 13 hari bulan Mei ni, dia tak ada pilihan. Kena buat juga. Dia kena buat juga. Betul tak? Dia kena buat juga. Sebelum ni dia terpaksa buat juga. Dan kena ingat juga bahawa negara ni bakal dilanda krisis ekonomi. Sudah berlaku ke belum? Sudah berlaku dan akan parah. Bila ni akan parah? Bila moratorium ni berakhir. Sekarang ni semua orang enjoy life. Masih Because why? Everybody got extra money. Ya. Orang yang ada kerja lah. Contohnya kaki tangan kerajaan.
dia gaji jalan. Tak payah kerja. Betul tak? Kemudian Dia kerja juga tak tu. payah bayar kereta, tak payah bayar rumah, Ha. tak payah bayar pinjaman bank rakyat. Ha. Pinjaman peribadi dan sebagainya. Tak Ya, payah. Semua tangguh 6 bulan. Betul tak? Ya. So dia ada lebihan tunai. Bila dia ada lebihan tunai ni, dia punya enjoy lain macam. Dia beli makanan, kalau dulu KFC sebulan sekali, dia boleh pergi 3 kali. Ya. Betul tak? Sebab Kalau duduk rumah, duduk rumah. Sebab duduk rumah. Boleh order macam-macam. Kalau kita tengok sepanjang tempoh PKP ni, kalau you tanya dengan online shopping, Ya, ya. dia orang punya meniaga boost. Betul? Yang lingkup ni orang yang terpaksa tutup kedai. Ya. Betul tak? Ni yang transport, Okey. yang hantar makanan pun Ni, boom. semua sekali. Kan? Kemudian selepas bulan 9 ni apa jadi? Semua orang kena start bayar sewa rumah, apa ni, Moratorium loan dah rumah, habis. Moratorium dah habis. So kuasa membeli extra money ni dah tak ada macam dulu. Hidup dah jadi sempit macam biasa. Masa tu orang dah mula sengsara sikit. Tu ada orang kata, dia kata kena jasa juga pegawai kerajaan ni tu. Pegawai kerajaan saya rasa dia dapat RM500. Dia dapat RM500. Ya, ya. Itu kira kena jasa lah. Jasa-jasa dia tu. Tan Sri Muhyiddin ni dia darah UMNO ada. Ya, kan? ya, ya. Jadi dia pun duduk bawah pemerintahan Datuk Seri Najib. Ya, ya. Dia tahu Datuk Seri Najib jaga kaki tangan awam macam mana. Cara dia. Jadi dia pun saya rasa dia tak meninggalkan kaki tangan awam. Ya, ya. Kaki tangan awam pun dapat RM500 tu hari. Jadi saya nampak sekarang ni, Ya. suka tak suka, Tan Sri Muhyiddin kena buat pilihan raya sebelum proses moratorium ni mula memberi kesan kepada rakyat. Maknanya sebelum habis moratorium. Sebelum habis moratorium. Okey. Jangkaan Datuk tu. Ketiga, kita kena tahu juga bahawa bulan 10 ni kena bentang belanjawan. Ya? So kalau misalnya belanjawan tu dibentang, dia gagal untuk mendapat belanjawan itu diluluskan, maka jahanam negara. Tapi ada yang dikatakan kenyataan bahawa belanjawannya akan dibawa ke tahun 2021 tu. Tak boleh. Tak boleh. Pembentangannya akan dibawa 2021. Dia kena buat juga. Dia kena buat juga kan. Kalau dia nak kan buat, dia nak belanjakan bajet tahun depan tu. Ya, kalau tidak dia tak boleh belanja tahun depan. Dia kena buat untuk tahun ni. Okey. Tetapi, kalau sebelum ini mereka mencadangkan untuk mengadakan pilihan raya sekitar bulan 10. Ya. Tapi perkembangan terkini, alhamdulillah lah, bila kita mula bangkitkan kenapa nak lantik. Ini ada jugalah menteri-menteri bengak macam Anwar Musa pergi buat pengumuman kata nak lantik Tan Sri Muhyiddin. So orang UMNO dah mula marah. Ada pula yang menceritakan bahawa kursi-kursi UMNO ada 58 kursi nak diberikan kepada Bersatu. Orang-orang UMNO lagilah marah. Jadi gelombang ni Tan Sri Muhyiddin monitor. Jadi saya tengok dia sudah menggunakan kaedah-kaedah tertentu. Itu yang dia guna Hamzah Zainuddin. Dia guna pengalaman dia tu ada tu, pengalaman dia tu. Dia punya political operator ni untuk berjumpa dengan orang tertentu. Koordinator, jumpa dengan Anwar Ibrahim. Berbincang. Bincang. Jadi insya-Allah lah untuk 13 bulan Julai ni. Untuk sidang parlimen ni. Sidang parlimen. Ya. Halangan pertama nak menukar speaker. Okey. Arif nak ditukar kepada Harun. Azharun. InsyaAllah selesai. Okey. Sebab Geng Anwar pun akan sokong. Ada sokongan daripada koordinator yang bincang ni. Ya. Kemudian datang sampai bulan 10 nanti. 10. Bila nak buat bentang belanjawan pun tak ada masalah dah. Sebab Anwar pun dah bersetuju untuk menyokong. So yang tertiarap sekarang ni Tun Dr. Mahathir Jadi tu saya pun bila saya cakap Tan Sri Muhyiddin boleh bertahan 4 jam je satu hari kan. Saya tengok dia pun bersungguh kan. Masuk Felda, keluar Felda 3 hari sudah saya tengok. Daripada pagi sampai petang program ni. Maknanya dia boleh hidup lebih daripada 3 jam. 4 jam satu hari. Ya. Alhamdulillah lah. Kita pun doa dia sihat. Cuma bukankah lebih sihat kalau dia gambling tenaga Datuk Najib. Dia gambling tenaga
apa ni Datuk Zahid, dia gambling tenaga semua kepimpinan UMNO bersama kembali. Kalau Tan Sri Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri sampai ujung penggal pun saya rasa tak ada masalah. Tapi janganlah dia tinggalkan orang macam Tok Mak Hassan. Betul tak? Ya. Macam mana Tok Mak Hassan timbalan Presiden UMNO menang bertanding. Bagilah senator. Letak dia timbalan Perdana Menteri. Betul tak? Letak dia timbalan Perdana Menteri. Ramai tu yang komen-komen kata betul. Kan? Betul. Letak dia timbalan Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya ramai sikit daripada UMNO ni yang menyokong dia untuk kekal berkuasa. Tapi kena ingatlah kes-kes yang melibatkan orang UMNO yang dulu zaman pemerintahan Pakatan Harapan dia orang lanyak kita dengan pendakwaan yang berniat jahat, malicious prosecution, pendakwaan terpilih, yang jelas membuktikan niat jahat Pakatan Harapan. Semua kes ni buang. Tok. Ada orang tanya ni tu. Ada orang tanya ni. Datuk, agak-agaknya soalan dia tu yang dia tanya tu macam Lisa juga. Dia kata agaknya tahun ni ke tahun depan pilihan raya tu? Ikut perkembangan yang terkini tahun depan lah. Tahun depan. Itu tahun depan. Macam di hujung lah ni. Tahun depan. Tahun sebab depan dia berubah daripada masa ke semasa. Berubah. Angin tu berubah. Bila dia tengok keadaan senario ni, kalau dia buat pilihan raya pun tak boleh. Tak boleh tak menguntungkan dia. Ya. Pertama, nak suruh UMNO dengar cakap dia, dia nak 58 kursi, no way. Saya tak fikir Datuk Zahid akan bersetuju. Masih lagi negotiate. Kalaupun bagi macam mana pun, kalau katalah bagi 10 kursi pun kat PPBM, saya yakin orang UMNO pun tak setuju. Betul. Jadi dia perlu lebih masa untuk